Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Alhamdulillah, lagi sekali mari kita sama-sama memanjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kesyukuran. Lagi sekali kita dapat bersiaran pada pagi ini dalam Allah rezekikan kita untuk terus istiqamah di dalam majlis ilmu walaupun secara online, secara maya. Tapi niat kita untuk menuntut ilmu itu mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Kata Nabi SAW, Inna a'malu binniyat wa inna likulli imri ma nawah. Setiap perbuatan itu bermula dengan niat, dan kita akan dapat apa yang kita niatkan. Jadi mari kita sama-sama meniatkan untuk kita sama-sama niat ini untuk menuntut ilmu, insya-Allah. Dan perjalanan menuntut ilmu ini tidak akan habis, kerana sifat kita ini bukan sifat ilmu. Ilmu tu sifat. Ambil daripada kata dasar alim, ya alim, yang maha berilmu. Daripada asmaul husna itu ya alim, yang maha berilmu, dan sifat yang berilmu itu bukan kita. Itu Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi selagi mana kita tidak memiliki sifat ilmu, maka menuntut ilmu itu akan berterusan sehingga kita berjumpa dengan yang maha memberi ilmu, yakni Allah Azza wa Jalla. Dan kita menuntut ilmu itu pastikan sampai kepada tempatnya, yakni menuntut ilmu tempatnya di mana? Tempatnya itu adalah menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah maknanya semakin menuntut ilmu, semakin tunduk dan khuduk dan tawaduk, yakni hatinya semakin berbentuk atau dibentuk, ditarbiyah dengan elok, ditarbiyah dengan baik, sehingga hatinya benar-benar mencapai martabat yang sebenarnya yang Allah hendakkan, yakni martabat ya ayatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jadi sedang beruntung sedang jemaah mata Allah SWT. Baik, mudah-mudahan Allah SWT pilih kita untuk terus istiqamah dalam menuntut ilmu. Macam mana pun keadaan kita seharian, jangan biarkan satu hari kita tanpa ada majlis ilmu. Jangan biarkan. Seharian kita, sama ada majlis ilmu secara formal sebegini, walaupun kita online tapi kita anggap dia formal kerana kita benar-benar mahu menuntut ilmu, ataupun perbincangan ilmu, ataupun pembacaan ilmu, yang mana mesti kepada ilmu, yang mana pembelajaran secara tidak langsung, yakni penglihatan, yakni melihat. Ingat, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi maknanya kita akan fokus kepada niat kita sentiasa untuk menuntut ilmu dalam apa juga keadaan, dalam sehari-hari kita. Itu pastikan kita menuntut ilmu, niat kita pasang menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ni adalah perkara yang sangat dituntut dalam agama, dan Allah Ta'ala sangat suka sebenarnya. Jalan barang siapa yang ini kalau kita pergi ke tempat menuntut ilmu lah, macam kita ni duk tercegat depan handphone dah,
Tapi walaupun begitu, mudah-mudahan dapat juga pahalanya. Apa dia? Kata Abu La'id Samarkandi rahimahullah ta'ala, barang siapa yang berjalan menuju ke tempat menuntut ilmu, setiap langkahnya digugurkan dosa, diangkat martabatnya. Itu kalau kita pergi masjid, kita nak menuntut ilmu. Dan orang yang menuntut ilmu ni hidup dia, Allah berkati. Sebab tu kena niat menuntut ilmu. Macam mana pun saya niat menuntut ilmu, kena macam tu. Even saya sendiri pun bukan sekadar menyampai, tetapi menuntut ilmu juga melalui perbahasan, musyawarah, muzakarah. Kan? Kita muzakarah ini banyak juga ilmu-ilmu yang saya juga pelajari daripada apa yang saya sendiri sampaikan. Mana ilmu itu sendiri dia hidup. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair, alhamdulillah pagi Ahad ini insya-Allah 3 Mei kita masih berada dalam edisi khas Ramadan PKP. Adapun nanti saya duk baca tadi yang mula bekerja besok ya, 4 Mei, PKPB, PKPB, ada B pula tu bersyarat. Apalah, macam mana pun apa yang telah ditentukan, digariskan, kuli amri minkum, terpatuh je lah. Kalau dah kata boleh kerja. Walaupun memang ada pendapat-pendapat mengatakan tidak perlu, tapi kita tengok pada pemimpin lah. Kita balik pada pemimpin, maka aman lah hidup ni, insya-Allah. Kita ada pemimpin. Baik, insya-Allah mudah-mudahan mungkin masa lepas PKP tu nanti kita bincang lain. Adapun insya-Allah majlis ilmu ini akan diteruskan. Walaupun tidak hari-hari nanti selepas PKP, setelah diangkat kita punya perintah kawalan perasaan, perintah kawalan pergerakan ini, mungkin insya-Allah kita akan panjangkan juga. Kita akan panjangkan juga majlis ilmu ni. Saya akan bagi jadual secara online, mungkin kita buat satu Ahad weekend ataupun mungkin buat malam. Tengoklah macam mana kesesuaiannya, nanti itu kita bincang kemudian. Apapun sepanjang tempoh kita berada pada PKP yang ada ini, insya-Allah dengan daya yang ada, dengan kudrat yang Allah berikan, kita akan jalankan bicara ilmiah duha ini setiap hari insya-Allah. Dan malam ni jangan lupa saya akan mula bersiaran untuk kuliah tarawih Moreh. Itu kita lebih pada bual bicara. Bual bicara maknanya ya majlis ilmiah juga. Cuma banyak topik-topik yang saya nak kupas secara santai mengenai kehidupan. Bual bicara tentang kehidupan, soalan-soalan kehidupan yang mungkin kita akan banyak bual bicara insya-Allah pada malam ni. Jadi, dan malam ini saya akan bersiaran di FB yang Ustaz Farid Abu Aulia itu. Ya, tengok kepada semua yang menonton ni, malam ini saya akan bersiaran di FB Ustaz Farid Abu Aulia. Kau boleh subscribe, like dan see first. Insya-Allah. Baik, saya akan teruskan. Ya, ada di wall saya. Di wall saya dah sharekan link tu. Tak apa, saya akan share lagi sekali di ruangan komen ini nanti insya-Allah. Baik, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, mukadimahnya pada pagi yang penuh barakah ni. Perintah kawalan pergerakan. Perintah, saya nak kupas sikit tentang perintah kawalan pergerakan dengan perintah suruhan Tuhan. Perintah suruhan Tuhan, yakni Allah Azza wa Jalla. Perintah kawalan pergerakan itu dikeluarkan oleh Prime Minister, Perdana Menteri, PKP, perintah. Nama itu perintah. Dia tak ada negotiate sebenarnya. Dia tak ada negotiate session. Perintah maknanya bila kata perintah mesti ada hukum. Suruhan, yakni menyuruh kepada mencegah daripada keburukan. Setiap suruhan itu pasti ada sesuatu natijahnya, why dilakukan. Natijahnya atau kesannya, tujuannya ada keadaan panggil maqasid, tujuan sesuatu perintah itu dikeluarkan oleh pihak berkuasa, pasti ada kebaikannya, yakni mencegah daripada penyakit berjangkit, pandemik. Dan PKP ini worldwide punya dipanggil apa? Order, worldwide order. Jadi maknanya bila meribatkan perintah yang datang daripada top, maka bersamanya akan ada charge, akan ada hukuman, punishment.
Adapun yang melanggar perintah, macam kita dah dengar baru-baru ni banyak kan, yang melanggar perintah-perintah itu, maka dia akan kena cas. Jadi, dan kita akan takutlah dengan cas tu sebenarnya. Kerana ada pihak berkuasa. Kenapa kita hari ini taat kepada perintah itu? Pertama, kita taat kepada pihak berkuasa. Apa yang saya nak kaitkan di sini? Bila kita jumpa, bila kata pihak berkuasa, dia ada hukuman. Pihak berkuasa ada hukuman. Yang kita takut dengan kuasa tu kerana ada hukuman. Jadi bila ada roadblock, sekiranya kuasa itu tidak dilepaskan, maknanya tiada kuasa yang membenarkan, macam tu hari Isnin ni, bersyarat, PKP bersyarat, makna ada kebenaran. Baik, bila ada kebenaran, maka kita lepas daripada kuasa yang menyekat kita. Tapi bila tak ada kebenaran, kita akan takut. Sebab apa? Ada charge kat situ. Baik, maka di sini sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, cuba kita kaitkan dengan perintah suruhan yang maha berkuasa. Yang mana perintah, bila kata perintah itu suruhan, maka bersamanya itu ada hukuman. Sama apa yang berlaku pada manusia ni, itu sebenarnya menggambarkan, Allah cuba menggambarkan akan ada satu lagi kekuasaan yang duk kita nampak. Kita nampak manusia ada, Allah berikan kuasa pada manusia, tapi hakikatnya tiada ada kuasa pada manusia. Kuasa hanya ada pada Allah. Adapun ketika kuasa diberikan, mandat, atau dalam bahasanya tajalli, Allah terjemahkan tajalliat, Allah terjemahkan kekuasaannya pada manusia, dan manusia boleh gunakan kuasa itu dengan had-had tertentu untuk melaksanakan perintah-perintah. Maka mari kita fikirkan, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, adakah kita tak terfikir dengan setiap perbuatan pergerakan manusia itu sepatutnya reflect kepada af'alullah. Ini kalau kita belajar tentang af'alullah, kita belajar asma, sifat, af'al. Asma, katalah yang muntakim, menghukum. Yang muntakim ini sifat siapa? Allah. Nama siapa? Allah. Af'alnya ada tak? Ada. Perbuatannya nanti Allah terjemahkan pada manusia. Ada manusia-manusia yang mana diberi kebenaran untuk menghukum, yang dipanggil hakim. Hakim. Sebab perintah nanti akan dikesenggangkan oleh hakim. Hakim akan keluarkan perintah bahawa ini dicas atau tidak. Maka hakim ini adalah sebahagian ataupun sebahagian kecil saja. Allah nak tunjukkan kekuasaannya pada setengah orang. Orang pun kita dah dipanggil kecup perut. Kecup perut kita. Kecup perut bila kita ada ditangkap atas kesalahan melanggar perintah. Nah, persoalannya sekarang, adakah kita melihat, ni kita nak kaitkan dengan perbincangan topik kita pada pagi yang penuh barakah ni, kaitan kejujuran hati dan perbuatan ataupun amal perbuatan. Apa kaitannya, hubung kaitnya? Sekarang ni kalau kita lihat, adakah kita tidak terfikir atau tergerak sedikit pun hati kita, yang mana kalau kita ini benar-benar berada pada kefahaman yang satu, yang esa, semua yang ada ini menggambarkan kepada kebesaran Allah. Itu mesti tidak boleh berlaku sesuatu. La tataharraku zarratun biiznillah. Tidak boleh berlaku sesuatu itu tanpa dengan izin Allah. Maka Allah izinkan ada manusia, ada individu yang diberikan izin Allah untuk pakai kuasa. Sebab tu tak boleh salah guna kuasa. Sebagai untuk penterjemahan kepada af'alullah, perbuatan-perbuatan yang nak reflect kepada sifat dan asma Allah. Contoh saya ambil tadi, yang muntakim, yang menghukum. Sifat, nama, asma, bermula dengan asma Allah. Sifatnya, terjemahannya sama, reflect asma wa sifat. Kemudian terjemah dengan af'al. Af'al di mana? Ini yang dilihat sebagai manusia, yang mana setengah itu, tak semua, setengah itu yang Allah terjemahkan kekuasaannya sedikit je, tak banyak pun, sikit je pada sebahagian manusia. Lalu kita dah rasa takut dah.
Soalannya, adakah kita terfikir tentang dalam diri kita ini iman yang benar-benar jujur, sepatutnya yang jujur, bahawa kita merasakan subhanallah, kalau manusia pun dah ketal lutut aku ditanya oleh hakim, bagaimana yang maha menghakimi, tanya aku nanti. Patutnya jadi maknanya di sini, maknanya menyuruh kita untuk setiap yang berlaku pada kehidupan kita ini sepatutnya reflect kepada, ingat kepada Allah. Sebagai contoh lagi, Allah terjemahkan kekuasaannya, namanya Al-Malik. Asma, sifat sama, sifatnya sifat, nampak, asma sifat, kemudian terjemah kepada af'al, perbuatan. Siapa dia? Pemerintah, king, ataupun Al-Malikul Mulk, raja. Jadi bila kita lihat raja yang diterjemahkan sifatnya, walau sedikit baru, bukan banyak atau sikit pun, kita dah boleh nampakkan bahawa satu izzah, satu kehebatan pada manusia yang mana sudah pasti, sudah nyata, yang ada pada manusia itu sifat-sifat itu sebenarnya tiada pada manusia. Ini kena i'tikad, kena jelas. Jadi sidang penonton, sudah jemaah mata Allah SWT, perintah Allah Ta'ala kita adakah mampu merasakan? Sebab itu dalam perbahasan semalam kita cerita tentang ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Adakah kita mampu beribadah? Ihsan itu seperti melihat Allah. Mana beribadat, mana kita seharian menjadi hamba Allah, kan? Bila melihat dengan iman, sebab tu melihat dengan iman, bukan dengan mata kepala. Melihat dengan iman bahawa setiap yang berlaku depan mata ini pasti reflect daripada sifat kekuasaan Allah. Pasti. Terutamanya perintah kawalan ni. Allah kawal tu. Manusia kawal pun kita dah rigid dah. Tak berani. Bagaimana sebenarnya Allah Maha mengawal. Ini apa? Itulah Al-Malik. Maliki Yaumiddin. Allah merajai hari kemudian. Even sekarang pun Allah dah mengawal kita. Bukan hari kemudian, sekarang pun. Dan Allah berfirman juga dalam surah As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Maksudnya, dan Allah yang telah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Maknanya di bawah penguasaan Allah. Jadi di sini nak bagi tahunya, setiap apa yang berlaku sepatutnya orang yang waras keimanannya itu pasti reflect kepada Tuhannya. Ini Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi maknanya di sini kita perlu ada satu sifat martabat beramal itu mencapai tahap ihsan. Yang ni kaitan hubungan hati. Kait hati itu, apa kaitan kejuruan hati itu dengan perbuatan amal? Maknanya perbuatan amal ini pastilah reflect dengan hati yang benar-benar ikhlas, jujur dengan Allah. Itulah Nabi SAW menukilkan dalam yang mana hadis Nabi SAW mengatakan, hadis yang masyhur, inna a'malu binniyat, semuanya bermula perbuatan itu dengan niat. Wa innama, dan sesungguhnya likulli imri ma nawa. Dan setiap perkara itu pasti dapat apa yang dia niatkan. Kalau diniatkan itu benar-benar bahawa merasakan kebesaran Allah, maka Allah akan campakkan rasa kebesaran Allah itu dalam hati dia. Tapi kalau dia melihat itu dengan kebesaran manusia, maka Allah letakkan kebesaran manusia dalam hati dia. Maka sebab itu perlu didasari, dimulai dengan ilmu. Ilmu inilah yang akan mendidik hati untuk melihat dengan kebenaran. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi hari ini kita cukup takut dengan suruhan manusia. Cukup takut. Memang kita nampak kesan di dunia. Kita nampak kesan-kesan yang akan berlaku di dunia. Dan kita kena faham, memang hukum adat, dia panggil dia ada hukum akal, hukum adat. Secara adat itu ya pasti berlaku adat. Tapi hukum akal, kita kena renung balik akal ni dengan hukum qalbi. Ni hati pula. Hati yang mengemudi akal sepatutnya. Jadi maknanya di sini, hukum akal ni mesti ditundukkan oleh hati sebelum nak terjadinya perbuatan af'al.
tidak akan terjadi sesuatu perbuatan af'al tanpa didasari dengan niat. Dia tidak boleh perbuatan tanpa niat sebenarnya. Mesti ada niat dia. Kata guru saya. Mesti. Mana boleh tak ada niat? Mesti ada niat. Cuma setengah perbicaraan itu kita namakan tanpa niat. Tapi dalam konteks ibadah itu pasti ada niat. Niat dia apa? Pasti. Dia tak ada niat. Kalau tak ada niat, sia-sia. Tak ada kira. Buat beria-ria, maka tak dapat. Sebab dia tak niat. Rugi ya. Puasa daripada pagi sampai malam. Pagi sampai nak buka sekejap lagi. Rupa nak niat. Imam Syafi'i rahimahullah meletakkan wajib. Walaupun dah niat sebulan, masih wajib setiap malam meniat. Lupa. Bila lupa, sia-sia. Nampak? Baik, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Apa yang saya nak kaitkan pada pagi yang penuh barakah ni? Saya nak kaitkan apa hubungannya apabila kita mampu mula beramal dengan hati. Dipanggil hudur hati. Sebab perbuatan ni boleh bergerak tanpa perlu dibimbing oleh hati sebenarnya. Buat je lah ustaz, buat je lah, lantak lah apa jadi. Tapi tidak boleh begitu, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Sebab barang berkenaan hati ini sangat sensitif. Sebab hati tempat lihat Allah Ta'ala. Allah tengok kat situ. Maka daripada hati itulah yang akan membentuk af'al nanti, perbuatan. Maka sia-sia. Sebab Nabi pun dah kata, inna a'malu bin niyat wa inna malikulli imri manawa. Kaitannya, perbuatan itu akan reflect pada hatinya. Ini yang kita kena perhalusi. Maka di sini kita dah sentuh bagaimana kata Al-Imamu Ibnul Mubarak, Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, boleh jadi amalan yang kecil menjadi besar sebab niat. Boleh jadi amalan yang besar jadi kecil sebab niat. Nampak? Jadi maka di sini amalan nampak perbuatan, ya perbuatan itu dah nampak dah dipanggil baik. Jadi perbuatan suruhan, perbuatan larangan, menjauhkan larangan, buat suruhan, perbuatan. Tapi semua itu kembali dikira dengan niat hati dia. Sebab tu amalan hati dipanggil. Amalan hati, amalan perbuatan. Amalan tu dah amalan hati, perbuatan jasad, perbuatan batin. Sebab tu dalam solat dia ada rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli. Nah, kalau kita ambil konsep 3 dalam solat ini, 3 rukun ini kita boleh terjemahkan dalam rukun kehidupan pun boleh. Rukun qauli, rukun qalbi, mula qalbi, qauli, fi'li, qauli, qalbi. 3 ni mesti selari dan selaras. Selari dan selaras dipanggil. Itu dipanggil ihdinas siratal mustaqim. Selari dan selaras. Malah amalan perbuatan itu dipegang oleh amalan hati. Maka kata Nabi SAW, kalau kita tengok pada hadis yang masyhur juga pada Nu'man bin Bashir, kan? Ala inna fi jasadi mudghah fa iza salahat jasada kullu fa iza fasadat jasada kullu ala wahya qalbi. Dalam diri anak Adam itu ada seketul daging. Kalau baik daging itu, baiklah semuanya. Kalau buruk daging itu, buruklah semuanya. Ala wahya qalbi. Ala wahya qalbi. Maka bila kata Nabi SAW menyatakan bahawa permulaan itu, bila hadis ni, kalau baik, baiklah perbuatannya. Kalau buruk, buruklah perbuatannya. Itu kaitan kejujuran hati dengan perbuatan itu. Walaupun manusia itu nampak pada zahir, tapi kena ingat, Allah Ta'ala menilai zahir dan batin. 2 sekali. Kita ni mungkin boleh terjemahkan zahir baik, tapi batin belum tentu. Tapi bila kita nak meletakkan konsep ibadah kepada Allah, kita kena faham, Allah ambil kira 2 sekali. Bukan makna zahir tak buat, tidak. Dia tidak boleh zahir kena. Syariat tu wajib. Hakikat itu melengkapkan kewajipan itu. Hakikat itu, bab niat ni hakikat lah. Dia menyempurnakan syariat itu. Ketika kita melakukan syariat tapi hakikat tidak sampai kepada tujuannya, yakni niat dia tak sampai kepada tujuan, maka syariat itu akan terbatal. Nampak? Sebab itu kata Nabi SAW tadi, kita kena jelas, apatah lagi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan Ramadan Al-Mubarak, hadis yang sangat popular. Kaitannya Ramadan ini dengan mendidik takwa. Setiap amalan
itu ada penghususan. Solat fahsya wal munkar. Saum takwa. Kenapa saum tak pergi pada fahsya wal munkar? Kerana saum ini khusus Allah letakkan takwa. La'allakum tattaqun. Apa kaitan takwa? Allah kata dalam hadis yang panjang riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amalin ibni Adam yudha'afu hasana 10 amsalha ila 700 di'fin. Qala Allah azza wa jal illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam itu digandakan. Amalan ni perbuatan lah. Amalan itu perbuatan digandakan daripada 10 hingga 700 gandaan. Maka kata Allah, qala Allah azza wa jal illa as-saum fa innahu li wa ana ajiz bih. Kecuali puasa, kerana puasa ini aku sendiri akan ajiz bih, aku sendiri akan agihkan pahala. Sebab puasa ini melibatkan hati, dia bukan perbuatan. Dia walaupun nampak syariat pada perbuatan ini menahan lapar dahaga, tapi Allah kata, sambung dalam hadis tadi, yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lisaim. Kerana dia meninggalkan yad'u syahwatahu, syahwatnya, dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makannya, min ajli, kerana aku. Sebab mana lagi kita pernah buat, saya tak makan ni kerana suami saya tak makan ni sebab isteri saya. Tak ada. Mana ada lagi kita sanggup tak makan kerana orang. Walaupun mengajuk pun tak boleh tahan lah. Tapi saja tak nak makan, tak ada. Tengah lapar tak nak makan. Mana ada orang yang boleh menghalang orang tengah lapar nak makan, makanan ada halang? Mana ada? Wah, pemerintah pun tak mampu nak buat. Okey, hari ini kita akan mengeluarkan satu arahan untuk semua tak makan dari pukul 8 pagi hingga pukul 10. Mana? Berontak rakyat nanti. Tak boleh makan dan kita buat kerana negara. Tak ada. Tak ada orang buat puasa kerana negara. Tak sanggup. Dia kok mana mesti? Lagi-lagi pula tengah lapar. Ada pula air. Haus. Minum je lah. Tapi sekarang kita buat kerana Allah. Nah, ini amalan hati. Nah, ini amalan hati. Sebab tu littaqwa, la'allakum tattaqun, untuk takwa itulah. Nah, berbalik dengan kejujuran hati itu, hubung kaitnya adalah akan membina, akan memberi kesan kembali kepada puasa tadi. Yang mana puasa tadi li'ajzibih, Allah sajanya akan mengiranya. Nampak? Tak ada lagi pantang makan, walaupun doktor kata tak boleh makan ni, tak boleh makan tu, ni kambing tak boleh, itu tak boleh, ni. Datang memuju lalu melintang sapu juga. Mana ada kita boleh buat sebab manusia? Tak boleh. Sebab ini kita semua buat semua sebab Allah. Jadi dah belajar, dah buat kerana Allah tu kita dah praktis dalam Ramadan ni dah. Tak ada lagi kita buat sebab bos ke, bos bayar gaji saya puasa ni, tak ada. Jadi maknanya cuma Allah kata, bila kata bermain dengan hati ni, Allah tak tengoklah perbuatan. Allah tak tengok perbuatan luaran semata-mata. Suwarikum wa amwalikum, rupa dan harta. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum aw kama qala. Maka pentingnya bila kita dah tahu tempat jatuh nilainya sesuatu amalan itu pada hati. Dan Nabi dah kata, kalau baik hati itu, baiklah semua. Kalau buruk hati itu, buruklah puasalah. Baik nampak je, tapi dalam hati ada benci, ada hasad, tak maafkan orang, busuk hati, kerah hati, macam-macam penyakit hati, apatah lagi syirik pula tu. Maka Nabi kata hanya dapat lapar dan dahaga saja. Dan berapa ramai hari ini kita buat amal perbuatan hanya penat saja. Penat je. Jadi isteri yang penat. Jadi suami yang penat. Jadi pekerja yang penat. Jadi kawan yang penat. Niaga yang penat. Pada duit ada, penat juga. Penat. Semuanya jadi dipenatkan. Kerana apa? Kerana Allah. Kita tidak mencapai martabat kejujuran hati itu. Jujur.
Dan ini memang tak ada praktis yang bagaimana nak jujur hati, tak ada. Jujur ni dengan kefahaman. Semakin tingkat kefahaman dia tentang Allah, semakin jujur dia dengan Allah. Guru boleh mengajar je lah, buka kitab mengajar je lah. Tapi bab keikhlasan, kejujuran ini, yang perbuatan masih sama. Perbuatan kita buat all out perbuatan yang membezakan nanti kita. Dia ada di sini, ada dalam kitab ulama syarahkan keutamaan amalan hati berbanding anggota badan. Antaranya adalah keutamaan, nak dibandingkan keutamaan amalan hati anggota badan, yang mana amalan hati ini, amalan hati dapat melipat gandakan amalan tersebut. Macam tadi 10 hingga 700 tu kat mana sebenarnya duduk? Yang tadi kullu amalin ibni adam yudha'afu hasanah asyarat amsalihha illa 700 di'fin. Perbuatan sama, contoh kita pergi solat sama, baju sama, pakai sama, mana luaran kita dah buat all out dah, puasa masing-masing tahan lapar, masing-masing buat apa yang Allah kata jangan perkara membatalkan puasa, kita tak buat. Kita jaga pandang, kita buat. Tetapi darjat berbeza kerana hatinya, keadaan hatinya akan menentukan. Sebab amalan hati dapat melipat gandakan suatu amalan dan boleh menghilangkan seluruh amalannya. Nampak? Dan kata Abu Darda radhiyallahu anhu, tafakkur sesaat. Tafakkur. Ya tafakkarun ulul albab. Tafakkur. Ini cukup bagus kalau buat time malam ni. Subhanallah. Cuma tafakkur tidak kira waktu. Dapat waktu malam tu lagi cantik. Kata beliau, besarnya amalan hati ni, kejujuran. Kalau dapat ni sidang penonton sidang jemaah mata Allah SWT. Kata Imam Abu Darda radhiyallahu anhu, tafakur sesaat adalah lebih baik daripada solat semalaman. Ini bukan buat perbandingan makna semalaman solat tak bagus ya. Ini maksudnya keutamaan. Bagus lagi sepanjang solat semalaman dia bertafakur. Subhanallah. Maknanya nilai hati ni, tafakur ni bukan dengan fikiran semata, tafakur amal hati. Datang ni tafakur, yatafakkarun, yakni merenung, memikir tentang kebesaran Allah, tentang muhasabah diri. Yang lebih besarnya adalah memikir kebesaran Allah, kekuasaan Allah, renung. takut akan neraka Allah, renung sesaat dia. Kata Imam Abu Darda radhiyallahu anhu, sesaat duduk termenung lebih baik daripada solat semalaman. Subhanallah. Jadi sidang penonton sidang jemaah mata Allah SWT, nampak tak kaitan dia? Jadi berbalik dengan hadis Nabi SAW pada Nu'man bin Bashir tadi, yang mengatakan tentang ala inna fi jasadi mudghah fa iza salahat jasada kullu fa iza fasadat jasada kullu ala wahya qalbi. Maka di sini kalau kita lihat, maka bila kita lihat peranan hati ni, Nabi dah bagi guideline dah. Makna tak ada istilah di sini, kita tak ada istilah mulut jahat hati baik, tak ada. Makna dari hati pula dari Allah. Kefahaman dia, kejujuran dia tergantung tahapan bagaimana dia terbuka kefahaman dia tentang Allah. Ini mahal ni tuan-tuan. Subhanallah, cukup mahal ni kefahaman ni, faham tentang Allah ni sehingga mencapai martabat ihsan. Antara cara untuk mendapat kefahaman tentang Allah ni, kata Dr. Said Hawa rahimahullah ta'ala, yang mentakriskan, yang menulis semula tentang Tazkiyatun Nafs, Dr. Said Hawa, kitab Tazkiyatun Nafs. Kata beliau, untuk mencapai tak kefahaman tafakur hati ni, dia kena banyak memikirkan tentang kuasa Allah. Duduk memikirkan tentang kuasa Allah. Ini amalan yang juga kita boleh tuntutkan dalam Ramadan ni tuan-tuan. Sidang penonton sidang jemaah mata Allah SWT. Maka kita kena faham, meningkatkan kefahaman.
meningkatkan kefahaman itu tuntutan sebenarnya, dengan cara banyak melatih hati melalui pandangan mata untuk merenung kebesaran Allah. Itu sangat dituntut. Ya, hati yang tenang itu adalah hati yang mencapai martabat tadi, tafakur, yang mengingat pada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati menjadi tenang. Apa saja yang membawa kepada ingat, itu zikir wajib. Ingat Allah. Bukan sekadar bilafzi, subhanallah, 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 Allah, Allah, Allah. Kita baca Asmaul Husna, ya Latif, ya Rahman, ya Rahim. Bilafzi dapat juga, Allah bagi. Allah Maha Kaya, dapatlah pahala sebut. Tapi pahala rasa yang datang dari hati ni, supaya hati ni bersinar kembali dengan cahaya keimanan di atas kefahaman yang jelas tentang kebesaran Allah. Khalas, titik, noktah. Jadi itu Nabi kata tadi, kalau hati dia baik, maka perbuatan dia baik. Perbuatan baik maknanya datang dari hati yang baik, bukan hati yang riak. Walaupun perbuatannya baik, tapi hatinya riak, tidak dikira kebaikan. Kata arwah Ustaz Safwan Fatih, membicarakan, ini tokoh Mahal Hijrah Selangor, arwah Ustaz Safwan Fatih ni, mana-mana yang duk kenalkan Ustaz di era Selangor, Jais ke, tapi beliau pengarang buku banyak dan mendapat gelaran Al-Imam Ghazali. Ni best-best ayah saya ni, umur 70 lebih. Ya. Kata beliau, nak membezakan ibadah tu adalah yang berpahala. Yang tak ada pahala tak dikira ibadah. Jadi kebaikan, yang dimasukkan kebaikan di sini adalah yang mendapat pahala. Yang mendapat pahala di sisi Allah. Ingat, mendapat pahala itu, pertamanya yang diutamakan itu adalah dengan niat ikhlas kerana Allah. Perbuatannya sudah pasti, jangan perkara yang membatalkan pahalanya. Yang ini hukum, hakam, syariat itu kena clear. Tapi yang akan menentukan kebaikan itu bukan perbuatannya, tetapi hatinya. Ketika orang solat, contoh, solat ni tarawih contoh, dia buat sebab bulan Ramadan, bukan sebab imanan wahtisaban. Dia tak buat tarawih sebab iman wahtisaban, kata Nabi. Dia tidak buat kerana keimanan dan mengharapkan keampunan, tapi kerana bulan Ramadan. Yalah Ustaz, bulan Ramadan ni Ustaz, kita kena buat tarawih lah. Saya tak sedap lah Ustaz, bulan Ramadan tak buat tarawih. Mana tarawih dia sebab bulan Ramadan. Sebab tu hati-hati. Walaupun bulan Ramadan itu dianjurkan sunat yang khusus itu ialah tarawih. Walaupun kita faham dah, tapi jangan hati-hati buat kerana Ramadan. Tak jadi. Tak jadi. Jadi dia buat sebab Ramadan, bimbang-bimbang pahala tak dapat. Sebab tu penat juga. Nanti ada juga yang solat ni Allahu Akbar. Time mak mentua datang, dia solat. Oh kemas nak pula dengan PKP ni kan. PKP ni mak mentua tak datang lah, duduk rumah. Tunjuk kat isteri, awak dulu jenis tak solat, nah duduk kat rumah. Tunjuk kat bini lah. Ingat abang tak boleh jadi imam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Oh tarik. Bini, baru tahu suamiku adalah imam sebenarnya. Baca sebab isteri. Tapi bila sebelum ni haram nak buat. Penat. Tak dapat. Tak dapat. Jadi maknanya habis. Jadi walaupun perbuatannya itu berpahala, nampak ni kebaikan ni, jadi pura-pura. Ini Allah tahu. Sebab itu tiada istilah perbuatan ni Ustaz, perbuatan dia tu ni hati dia baik. Dia mesti sinkronat. Mulut dia jahat, hati dia baik. Atau perbuatan dia baik, hati dia baik. Belum tentu. Dia tiada yang boleh menentukan. Ini. Jadi kita bila faham, sebab tu kena jaga keutamaan tu. Menjaga keutamaan. Ini keutamaan menjaga hati. Sebab tu kata Buya Hamka pula, pokok yang baik tidak akan menghasilkan buah yang buruk. Pokok yang buruk tidak akan menghasilkan buah yang baik.
Jadi pokoknya apa? Pokoknya itu akarnya. Nah, orang yang hatinya baik sudah pasti akan menghasilkan perbuatan yang baik. Sudah pasti. Orang yang hatinya buruk sudah pasti perbuatannya buruk. Jadi tak ada baik sangat, tak ada buruk sangat. Kita ni tak bolehlah baik sangat, tak adalah boleh buruk sangat. Jadi kita kena in between lah ustaz. Baik sangat pun tidak, buruk sangat pun tidak. Jadi nak ambil yang mana? Kita kena campur dua-dua lah ustaz. Baik campur buruk, itu jadi beruk dia panggil. Baik campur buruk jadi beruk. Tak boleh. Jadi kita kena pastikan baik atau buruk. Jadi baik atau buruk itu mesti didasari dengan ilmu lah. Tadi kejujuran hati ini terkait rapat tentang kefahamannya tentang Allah. Semakin besar luas kefahamannya tentang Allah, maka semakin bersihlah hati dia, bahawa semakin kuatlah dia beribadat kerana Allah, sebab dah kenal Allah. Sebab tu tak boleh baik sangat, tak boleh buruk sangat, tak boleh. Dia kena baik atau buruk. Nabi kata baik campur buruk, beruk. Sebab tu perangai keluar jadi beruk maknya panggil. Jadi kalau baik betul-betul. Biasanya orang yang pura-pura baik akan terzahir keburukannya nanti. Sebab tu tak boleh pura-pura baik. Dia buat baik ni, pura-pura buat baik, last kali dia akan kecewa. Keluar keburukan, keluar keberukan dia nanti. Nanti keluarlah keberukan dia di saat bila? Di saat Allah uji. Allah uji. Memang tak nak jadi beruk betul. Sebab beruk ni, kalau manusia jadi beruk, lebih teruk dari beruk. Beruk sendiri pun teruk tengok manusia jadi beruk. Dia kata sepanjang aku jadi beruk lah, aku tak jumpa spesies beruk macam manusia ni. Sebab apa? Allah yang kata dalam surah Al-A'raf 179, ulaikal an'am balhum adal. Mereka lebih teruk daripada binatang, bahkan mereka ibarat binatang, bahkan lebih teruk. Pura-pura keluar keberukan. Betul. Mula-mula duk tu kan duk tulis polistrin tu, ada poligami lah tu. Mula-mula duk pinangkan, saya nak pinangkan, cari isteri kan untuk suami. Tiba-tiba masuk bulan kedua, bulan ketiga, terus jadi beruk. Sebab memang kebaikan, perbuatan bila tidak dilahirkan dari hati, dia tidak boleh stand, dia tidak boleh bertahan lama, tidak boleh. Jangan jadi perangai macam beruk. Ya tuan Haji Mat Muda. Beruk bening. Beruk kalau jumpa manusianya jadi beruk, depa lagi katanya. Aku tak boleh handle lah beruk-beruk manusia ni katanya. Nampak? Jadi sebab itu kena clear. Nah, jadi perkataan tu salah. Puan Dilela Kesuma, jangan yang terlampau baik, nanti orang ambil kesempatan. Tiada ada kesempatan, tak ada. Kebaikan tidak akan boleh dikhianati, tak boleh. Sebab kebaikan Allah jaga. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah suka pada orang yang muhsin, buat baik. Cuma Allah uji. Allah uji. Adakah dia benar-benar buat baik? Sebab tu bukan soal buat baik tu. Sebab buat baik semua orang boleh buat. Tetapi adakah dia mengenal kebaikan tu dari mana? Adakah dia mengenal sifat kebaikan itu dari Allah, sehingga dia tidak perlu mencari pengaruh manusia, sehingga dia tidak takut dengan kecaman manusia, malah tidak lemah dengan tidak kurang dengan kejian manusia, malah tidak kuat dengan pujian manusia. Sebagai contoh, saya buat baik, saya buat satu perkara lah, saya cerita pada jemaah sekalian, saya nak buat begini, saya akan buat pertubuhan begini. Tiba-tiba sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, semua yang menonton ni semua bagi sokongan. Dalam yang menonton follow, sokong ustaz, teruskan. Nah, hati-hati. Di saat sokongan penuh itu, adakah saya semangat? Maksudnya,
Saya mendapat semangat daripada semua sokongan anda semua. Saya ucapkan terima kasih kerana anda memberi saya semangat untuk terus buat baik. Halus saja masuk dia punya jarum iblis. Buat apa nak berharap pada manusia sedangkan kebaikan bukan dari manusia, kebaikan itu dari Allah. Jenis-jenis yang macam ini yang orang akan ambil kesempatan tu. Sebab orang lain ibarat macam contribute kepada kebaikan dia, orang akan ambil kesempatan. Itu namanya ambil kesempatan tu. Padahal diri sendiri yang salah kerana dia berharap kepada manusia, nak mendapat raih sokongan manusia. Dan dia cukup takut kalau perbuatan dia tidak disokong oleh manusia. Sedangkan Allah dah kata dalam surah Al-Fat ayat 28, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah kebenaran dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk menyampaikan kepada keseluruhan umat tentang keseluruhan agama. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah jadi saksi. Nah, kebanyakan orang yang mengatakan kebaikan saya dianiaya oleh kebaikan, maknanya kena cek balik lah. Adakah dia mengharap kebaikan sebelum itu dengan manusia? Akhirnya manusia tidak memberi timbal balas daripada kebaikan, akhirnya dia rasa dia teraniaya. Nah, jadi bahaya. Sebab itu tidak boleh sekadar mengharap sokongan. Minta pendapat boleh. Contoh, sidang penonton semua, saya nak minta pendapat, boleh tak saya buat live malam pukul 10? Pukul 10 boleh tak? Ada tak yang nak ikut? Okey? Okey. Tapi saya buat kerana adanya penonton semua, jadi saya semakin semangat berceramah. Makin tinggi view 280, saya makin semangat. Makin 2000, saya makin semangat. 4000, makin semangat. Dapat pulanya figura-figuranya hebat, saya makin semangat. Allah kat mana? Allah. Allah mana? The real dakwah is with Allah, bukan with makhluk. Wa imma kadang-kadang orang yang dekat akan menghentang kita. Saya ada seorang sahabat saya ni, dia nak start buat lawyer dalam bidang rumah tangga, dan dia nak buat pendekatan tentang hakikat cinta, hakikat kehidupan ni. Memang dapat tentangan sebab yang datang tu semua dengan perasaan. Malah dia kata ni dapat ilmu daripada mana pula ni ustaz mana yang ngajar ni, dia kata. Nampak tentangan. Orang yang paling rapat begitu dengan Nabi SAW, dengan pak saudara Nabi, pak menakan. Abu Jahal tu pak menakan. Waktu Nabi lahir dulu, Nabi SAW dialah yang paling gembira sekali. Nah, tiba-tiba dia tak marah kat Nabi sebenarnya, dia marah kat apa yang Nabi bawa. Jadi sebab itu kebaikan itu perlu berlandaskan kejujuran hati, akan refleks perbuatan. Kebenaran versus perasaan, ya benar. Tuan admin surah An-Najahiyah. Jadi bila kita nak memperhalusi lillah, ini masanya Ramadan, ini masa terbaik untuk memperhalusi apa makna lillah. Habis. Sebab itu bila kita menjaga perkara ini, yakni tidak mengharapkan semangat pada makhluk, tidak bimbang kecaman makhluk, tidak bersedih dengan ketiadaan pujian. Isteri-isteri menangis sebab suami tak puji, habis amalan dia. Sebab apa? Rupa-rupanya dia buat amalan sebab pujian, habis ibarat debu bertebangan. Habis. Semangat bila dia puji, nampak? Habis. Sebab itu bila kita nak menjaga, kita nak polish hati ini, so kita kena tahu asas-asas beginilah. Akan datang ketentangan, kecaman akan berlaku. Sebab tu kita kena buat baik sungguh-sungguh dengan hati. Sebab itu kata Imam Ibnul Munkadir, ni bab mujahadah hati ni. Kata Imam Ibnul Munkadir, kata Imam Ibnul Munkadir, aku berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki jiwaku selama 40 tahun sampai akhirnya menjadi lurus. Nampak? Maknanya, ambil kod ni, Imam Ibnul Munkadir mengatakan rahimahullah ta'ala, mengatakan aku berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki jiwaku selama 40 tahun
sampai akhirnya lurus. Maknanya hati ni dia boleh diluruskan, cuma kesungguhan kita je ke mana. Ke mana hala hati kita ni. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi memang perbuatan itu akhirnya akan untuk mengkoreksi hati kita. Aku selama ni bersedekah sebab apa? Walaupun kita dah boleh bersedekah, Allah dah ringankan kita punya mampu untuk bersedekah, tapi tidak lalai dengan perbuatan. Kita akan cakap, aku sedekah ni sebab apa? Sebab aku ada duit, sebab ada orang susah, sebab Allah suruh. Beza tuan-tuan. Habis kalau tak ada orang susah, tak ada sedekah lah. Kalau tak ada orang susah, tak ada sedekah. Ke sedekah tunggu orang susah? Tak boleh. Sedekah tu kerana Allah. Allah suruh sedekah, maka carilah orang susah walaupun tak ada depan mata, satu. Ataupun mana-mana ustaz-ustaz ataupun pelajar-pelajar mungkin nampak senang. Ustaz-ustaz, kebanyakan ustaz-ustaz ada kebanyakan nampak senang dia, tapi mereka itu mana yang full time dalam dakwah. Ibnu Sabil dia panggil, fi sabilillah. Mereka layak dapat pertolongan, zakat lagi. Ini ustaz ni tak payah tolong ni, kita susahkan dia lagi ada. Kita tak payah bagi allowance kat dia, kita potong allowance dia. Kita ni ustaz-ustaz ni takut jadi ustaz dunia. Tak boleh, tak payah. Tapi ustaz-ustaz ni asatizah dia relax, dia buat muka selamba, dia sadin dia. Sebab dia ada Allah. Setengah-setengah tu ya. Walaupun nampak senang, tapi mereka layak sebenarnya. Sebab kelayakan mereka itu kerana mereka sepenuh masa dalam bidang agama. Mereka tidak menjual agama, tetapi berada di bidang agama. Tu Ustaz, saya nak bantu ustaz ni sedekah katanya untuk perjuangan agama ustaz. Ustaz full time ke dakwah? Ya, saya full time. Ada pendapatan lain? Tak ada. Ini je? Ya. Bantu walaupun nampak senang. Sebab bila kerja dakwah itu memang bukan kata nak tunggu ustaz tu melarat, menggemis, minta sedekah, tolong saya susah, tolong. Tu mulalah kadang-kadang orangnya berata. Tengok, aku tolong ustaz tu katanya. Nak kena menggemis ustaz tu kadang-kadang tu. Orang buat agama ni setengah tu dia nak buat sampai menggemis. Tapi Allah Maha Kaya kan. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya, yang mana Allah kayakan hati-hati pendakwah-pendakwah yang benar-benar di jalan Allah. Walaupun tak ada dunia, tak ada salary, tak ada income, tak ada apa, tapi hati mereka luas, lapang. Saya pernah satu ketika ni, ayah saya cerita lah, nama arwah Ustaz Asmungi. Arwah Ustaz Asmungi ni dia qadi besar Selangor dulu, di Jais. Sekarang dah tak ada pangkat qadi dah. Arwah Ustaz Asmungi ni, Asmungi ya betul. Bayangkan dia duduk Sabak Bernam ceramah dekat Taman Datuk Arun, Petaling Jaya. Sabak Bernam ke Taman Datuk Arun, tak silap saya Sabak Bernam. Betul lah, saya cakap Sabak Bernam. Ke Taman Datuk Arun tu perjalanan makan masa 2 jam lebih. Tahu masjid bayar berapa? RM30 dah. Waktu itulah ayah saya dengar terkejut dah. Kenapa bayar RM30? Tak boleh ustaz, dia dah ada gaji dah. Apa gaji dia lah. Kerja dakwah tu bagilah. Kerja dakwah dia bagilah. Memang selayaknya orang dakwah dapat. Malah kena bagi sebab untung bagi kat orang berdakwah. Nampak? Maksudnya walaupun saya nak kaitkan dengan perbuatan, walaupun dah sedekah, tapi sedekah sebab apa? Sedekah ni membuktikan iman. Sebab tu sedekah ni dekat dikaitkan dengan wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu dikaitkan dengan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nampak tidak? Contoh sekarang nasib para asatizah. Saya nak cakap, ni bukan kata, saya nak ceritalah. Ada orang kata, ustaz sampo. Tuan-tuan tahu tak, kalau tak kerana ada asatizah yang full time berdakwah satu Malaysia ni, ada yang kerja je dakwah, dia pergi ceramah buka kitab. Tak boleh, dia tidak boleh ada 2 kerja. Bukan mereka tak nak bekerja, tapi bila mentelaah kitab, berceramah, dia tak boleh ada 2 kerja. Ada setengah tu kena fokus mengajar, tak ada pendapatan. Mereka tak ada gaji tetap. Alah ustaz, berusaha lah ustaz. Ya, usaha satu bab, niaga satu bab. Masalahnya sekarang, adakah kita buat sedekah kerana Allah, atau kerana kita nak nama, atau kita nak pilih dengan siapa yang kita nak je? Nampak tidak? Jadi
kita melihat perjuangan-perjuangan para asatizah ni, mereka juga front line dalam berdakwah ni. Ingat ulama-ulama, para awliya ni, guru-guru ni, mereka punya amalan ni menolak bala tau. Menolak bala ni, kita berusaha menolak mudarat yang datang pada benda. Nampak saya nak bagi tahu kita berusaha sekarang ni menolak mudarat yang datang dari benda. Benda maksudnya penyakit-penyakit ke, ataupun kita usaha ke, tak ada duit ke. Tapi tok-tok guru ni, yang mana para asatizah yang jiwanya benar-benar kerana Allah ni, mereka beramal menolak bala. Bila ada satu tempat itu ada orang alim, ada satu kawasan itu ada orang-orang yang ilmu, mereka ni nak turun bala dia, tak jadi. Sebab ada orang alim. Berapa nak bayar dia apa? Saya nak bagi itu, nak kaitkan amalan sedekah kerana apa? Kalau nak tunggu kerana susah, kerana orang melarat, rumah nak rubuh baru nak bagi, macam tu, yang fisabilillah tu nak bubuh mana pula? Sebab itu kerja-kerja dakwah agama, sedekah kerana Allah. Allah yang mana Allah suruh buat. Nampak tidak? Jadi mereka-mereka ini agama kan? Agama tidak dapat tempat di dunia ni sebenarnya. Dia tak ada privilege. Tak ada privilege. Dan kita pun yang menjulang mengagungkan dunia ni pun, bukan kita nak mengagungkan agama sangat pun. Tapi bila kita mula faham, sesiapa yang ada kapasiti untuk mengagungkan agama, memuliakan agama, buatlah. Allah akan muliakan antum semua. Nampak tidak? Saya nak cerita sikit pengalaman saya lah. Sikit je memandang bab agama ni. Saya cerita sikit. Boleh Saya bukan nak, saya susah nak cerita pengalaman tentang diri ni, susah. Sebab saya mengajar tentang diri kan, tak boleh. Tapi ada kebenaran. Yang ada kebenaran saya cerita. Saya nak bagi tahu, apabila kita ni background sekolah agama. Saya background sekolah agama menengah tinggi Tengku Ampuan Jemaah Samtas. Tahun 1994, 98, 93 SPM. Lama dah. Baik, ada bidang sains. JAIS dah buat lama dah. Saya keluaran produk JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor. Sekolah yang antara tertua di Selangor tu Samtas dengan Sungai Manggis, tak silap. Satu sekolah perempuan, satu sekolah lelaki. Saya sekolah lelaki. Saya bagi tahu, dulu Samtas ni, agama ni dah lama dah ada sains dah. Saya antara produk sains. Okey, biasa nak bagi tahu ni, berapa ramai pelajar sekolah agama yang bila ambil sains, dia masuk aliran sains, hilang agama dia. Saya nak bagi tahu. Saya nak tanya. Yang dapat aliran agama dan terus pada track pada agama, bersambung azhar semua, balik Yaman ke mana-mana balik, ya nampaklah dia punya perwatakan agama je. Yang saya nak tanya ni, yang background agama, yang masuk kos profesional, kemudian balik nampak agama dia. Agama maksudnya dia cakap dia, research dia, kajian dia bawa kos-kos agama yang dunia ni, di mata agama dunia dengan cara agama. Susah, cari boleh bilang dah dengan tangan tuan-tuan. Saya tak jauh, kawan-kawan saya je. Saya antara yang terlibat dengan kos yang waktu tu JAIS nak jadikan ulama umarok. Saya termasuk dalam pelajar yang dimasukkan dalam kos sains, pelajar sains, agama sains. Tapi bila masuk dalam bidang dunia ni, sedikit sebanyak identiti agama tu akan hilang. Tengoklah nanti, kalau tak betul-betul dikaitkan. Contoh-contoh pelajar-pelajar tahfiz. Sekarang ni je baru kita bagi didikan kena ingat. Sebab culture tu dia akan hilangkan balik nilai agama tu. Orang tak, silap-silap orang tak kenal. Lah, pelajar agama dulu. Sekolah mana? Saya sekolah agama. Lah, sekolah agama. Nampak? Jadi, bila kita korbankan kembali, ambil kos, professional kos, kemudian kita nampak dalam bidang agama ni ada satu benda yang perlu dijulang balik. Sebab professional course ini dia akan mengungguli. Contoh carta dalam Oxford University, the most difficult course in the world is architecture. Kita tak ada satu badan the most difficult course adalah akidah, usuluddin, tak ada. Dan agama ni dia tidak, itulah dia, siapa yang nak muliakan agama ni?
Orang yang dapat dunia ni patutnya ketika dia dapat dunia, dia berada dan dialah kena muliakan agama tu. Sebab itu saya ambil keputusan untuk full time dalam agama. Saya ceburkan diri balik, saya full time balik. Sebab dalam kos architecture, saya ambil architecture, dan alhamdulillah saya belajar sufi architecture. Kemudian habis belajar tu saya nekat, saya patah balik. Bukan sebab tak dapat kerja ke tak dapat apa, tapi waktu tu dapat kesedaran yang mana nilai agama dulu saya sayang nak tinggalkan produk sekolah agama. Kawan-kawan saya yang banyak engineer semua tu, yang mana jadi doktor ada ramai. Nak ambil kos arkitek, kos-kos ni. Saya je seorang tunggal belajar ambil architecture tu seorang. Budak sekolah agama. Sekarang dah tahulah ada yang ikut lagi ke tidak. Sebab kos architecture tu tak ada dulu kat Samtas. Jadi ketika itu saya nak kaitkan dengan amalan nanti ni. Jangan korbankan agama kerana kemasyhuran dunia. Jangan. Agama tu masyhur dah. Itu amalan hati. Jangan ambil agama kerana kekecewaan. Dah kecewa baru cari agama. No. Agama is a first class. Kita kena letakkan dia di top ranking. Architecture adalah kos yang paling susah. Saya belajar dulu. Kemudian saya kata yang lebih susah adalah akidah. Saya kata balik. Sebab akidah adalah lifetime punya pembelajaran. Sebab dia melihat lebih gaib daripada melihat architecture. Architecture melihat gaib juga, tapi melihat sekadar minda aja. Minda aja, tengok minda. Tapi architecture, kos akidah lebih susah. Kos yang paling susah dalam dunia malah lebih susah adalah akidah. Nampak? Jadi background agama tu ke mana pergi? Memang akhirnya dia akan pergi kepada realiti kita. Nampak tidak? Jadi sebenarnya sidang penonton, sidang imam mata Allah SWT, maknanya bila kata kerana Allah, bila kata kerana Allah, bila kata ikhlaskan niat tadi, maknanya pertama tadi kita kena nampak bahawa bagaimana kekuatan kita dalam meletakkan kemuliaan Allah Ta'ala, kekuasaan itu the first ranking. Ya. Cari akhirat dunia akan datang. Ya benar. Sebab saya pernah sentuhkan tentang bagaimana hadis yang 3 hadis yang saya pernah syarahkan dulu. Tak apa, nanti saya akan ulang. Kita akan buat murajaah balik hadis tu. Mungkin malam ni saya akan sentuh balik. Jadi bila kata faham tentang agama tu, bagaimana letakkan utamaan itu. Sebab tu dalam bab ikhlas ini, jangan hanya terlihat kehebatan dunia, kehebatan agama itu. Benar Tuan Zahrin, bina akidah. Sebab dia nak membina keyakinan. Keyakinan hanya dengan akidah, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Tidak akan terbina keyakinan tanpa dengan akidah yang benar. Tidak. Kepercayaan itu hanya fikiran. Percaya, belief. Belief ni kita boleh create dengan hanya lihat. Malah belief boleh berubah-berubah. Tapi confident, yakin, itu dengan hatinya yang jelas tentang kebenaran. Bila dia ada bukti, confident with evidence. Confident itu mesti dengan bukti. Sebab tu agama datang dengan bukti. Apa bukti? Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Bukti mesti reflect, reference mesti Al-Quran balik. Itu evidence. Evidence daripada Al-Quran akan membentuk confident. Confident ni keyakinan. Keyakinan akan jaga kepercayaan kita. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi kalau kita lihat balik perbincangan kita, makanya kalau kita boleh tengok di sini kaitannya juga apabila amalan hati, kejujuran hati itu, kejujuran hati itu akan memberikan nilai tambah kepada perbuatan jasadnya. Contoh, kejujuran hati itu adalah akan memberikan nilai tambah kepada nilai perbuatan, nilai dunia dia, ataupun saya kata nilai perbuatan dunia dia. Baik. Bila hati dia ini faham tentang akhirat, ketika dia ambil kos dunia, tapi dia nak menguasai dunia itu kembali dengan agama. Agamanya akan kontrol dunia itu. Percaya atau tidak, dunia itu akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Allah akan angkat balik martabat. Allah akan angkat martabat. Sebab itu bila kita nak muliakan dengan hati ini, dengan kekuasaan Allah,
Benar, bagus Puan Nur Aziha. Sebab dia tidak boleh, dia kena kalau ambil course engineer tu, bukan, jangan pisahkan. Walaupun ambil ilmu akhirat, kita nak engineer itu tidak menjadi hebat pun. Ada orang dia menuntut ilmu akhirat tapi masih rasa course engineer tu hebat. Kita nak engineer kan, kita nak jadikan engineering itu adalah dalam konteks melihat kekuasaan Allah, supaya dia melihat bahawa subhanallah, mulianya, hebatnya engineer ni sebab Allah. Ni macam tu maksud saya. Jadi saya ambil kos architecture, subhanallah, mulianya kos ni, kerana ada agama. Kita nampak jalan tu jelas. Agama ni subhanallah. Kalau belajar engineer saja, kemudian belajar agama terpisah, tak jadi juga. Still dia akan nampak, yelah, engineer dah ada satu gaji. Kan engineer kan ada gaji dia dah, 8,000, 9,000, 10,000. Jadi senior engineer belah-belah ribu. Kena pula kerja kat Dubai, kerja offshore, gaji 5 figure. Agama tak reflect gaji. Sebab tu dia kena berbalik tentang hati anak itu sendiri. Kita pula macam mana nak kaitkan nilai agama ini membuatkan cost engineering tadi jadi kecil. Ni payah nak buat ni. Sama hatilah Tuan Ahmad Azizi. Hati dia belajar, dia menuntut ilmu saja. Dia hanya belajar ilmu agama tapi tidak jadikan pegangan agama. Dia tak jadikan pegangan. Agama bukan pegangan dia. Dia hanya di pembelajaran. Jadi pegangan ni terpulanglah. Mana-mana yang membuka hati dia dengan pegangan tersebut, walaupun dia ada ilmu agama, maka pegangan dia akan rapuh, maka masuklah dia dengan Kristian tu. Dan ini juga menunjukkan agama bukan pada buku, tapi pada kolbu. Sebab tu Allah kata, yahdillahu linurihi may yasha. Allah memimpin hidayah dan petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki. Surah An-Nur ayat 35. Jadi walaupun dia belajar agama tapi tidak menjadikan pegangan dia, masih melihat dunia besar, maka terkeluarlah dia daripada agama tu. Balik agama, kos-kos yang mengungguli itu, yang berada di front line itu adalah masih kos-kos yang membelakangkan agama. Tak ada nilai jugalah, no value lah. Sebab tu akhirnya dia tak nampak nilai pada agama. Agama ni datang bila kita dah tersepit. Agama ni datang bila kita dah terdesak. Bila dah tak ada duit, baru cari Allah. Bila dah tersepit, dah bergaduh dengan suami, baru cari sejadah. Bila kita dah terduduk, tengadah, baru nak menadah. Sebelum tu, kita strength dengan kita kuat dengan kita punya apa yang kita ada. Dengan dunia kita lah. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi, ya, ada ilmu tapi tak ada iman. Sepatutnya ilmu tu membawa daripada keimanan. Tapi kerana dia tak jadikan kefahaman, mana niat dia itulah. Sebab tu kena perbetulkan niat. Kata guru saya, perbetulkan niat. Perbetulkan niat. Perbetulkan niat. Memang Puan Jawahir, ini menunjukkan bahawa nilai agama tanpa perlu ada perhatian manusia. Agama tidak perlu perhatian manusia. It's okay. It's okay. Malah walaupun tak ada tempat di mata manusia, itu menunjukkan itunya ada tempat di sisi Allah. Ya benar Tuan Abdul Wafi, betul. Ya, cerita konon teknologi, kita reka-reka macam-macam. Tapi hakikatnya mau balik patutnya pada kebesaran Allah. Jadi ya, kita tak nak letakkan itulah dipanggil kejujuran hati. Dia balik pada perbincangan kita. Ya, tiada istilah terlambat, Puan Maumi. Tak ada istilah terlambat, tak ada istilah terlambat. Kita always ada masa. Selagi mana hayat di kandung badan, selagi mana tak terlebih matahari dari barat, selagi mana tak keluarnya tanda-tanda besar kiamat, ini antaranya bila terbit matahari dari barat, selagi itulah kita masih ada peluang untuk bertaubat. Apatah lagi di bulan Ramadan ni. Ya, Puan Ainul Amani, bagi saya pula, saya letak bukan seiring.
melebihi. Profesional seseorang itu bukan kerana profession. Ambil word ini. Profesional seseorang itu bukan kerana profession, tapi profesional seseorang itu kerana keimanan dia. Iman itu yang membuatkan dia akan jadi profesional. So, jadi kos itu dia tidak boleh begitu. Di dunia akhirat ni sebenarnya bukan begini. Dia bukan duduk seiring. Dunia akhirat dia, akhirat depan dia duduk macam ni. Akhirat dunia makmum, dunia ni makmum, akhirat tu imam. Jadi yang menyebabkan dunia ni profesional itu kerana imannya. Imannya yang membuatkan dia jadi profesional, bukan kerana profession itu yang profesional. Tapi itulah adat kehidupan dunia. Kita melihat profession itulah yang profesional. Orang beriman tak profesional. Dan salah laku lagi apabila kita menggambarkan kerja iman ni kerja yang tidak perlu diprofesionalkan. Alah, biasalah ustaz, ala kadar biarlah apa, itu je lah agama, bolehlah ala kadar je lah. Akhirat ala kadar, perbuatan dia jadi ala kadar. Tak jadi. Sebab itu bermula tadi dengan hati. Berbalik pada perbincangan kita tadi, dari hati yang benar-benar ikhlas, jujur, baik tadi, maka dia akan menghasilkan perbuatan yang sangat profesional. Sangat profesional. Sebab itu perbuatan ini dihukum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Amalan yang terbaik itu bukan kerana profession dia. Amalan yang terbaik itu kerana dengan Allah menyebabkan dia akan jadi profesional. Sebab itu tengok Ibn Sina. Tengok Imam Ibn Sina rahimahullah ta'ala mengungguli dalam carta perubatan dunia tau. Beliau adalah orang yang alim. Dan kita dah tengok dah terdahulu bidang-bidang yang menguasai dunia ini adalah orang alim, orang iman, orang yang beriman. Bukannya orang yang tak ada iman. Orang yang tak ada iman menguasai dunia, hara dia. Hara yang main-main. Kerja je nak menjajah je kerja dia. Nampak? Baik, jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi sebab tu jangan rasa rendah. Alah ustaz, alah saya suruh rumah je. Tu tak, saya suruh rumah je. Habislah. Kenapa? Awak bukan siapa? Saya bukannya, saya tak macam perempuan lain yang ada bisnes. Saya tak macam perempuan lain yang ada produk-produk hebat. Saya suruh rumah je. Itu pun dah tak ada nak buat apa je. Saya ni saya ustaz je. Tak macam lain ada bisnes ni hebat, cerita gembang-gembang, cerita tentang hebat, sale gini-gini, cerita yang agama yang kecil je. Ataupun dia jadi in between, selit-selit je. Jadi penyelit, penyendal je. No. Agama is a main structure. Kalau dalam construction is a main structure, the pillar. Kalau tak ada pillar tu tak ada semua. Tak ada. Sebab tu kita cuba dalam perbincangan hakikat kehidupan ni, kita nak kembali memprofesionalkan kehidupan itu dengan iman, bukan dengan profession. Jangan dengan professional. Orang beriman is a professional. So suri rumah yang beriman is a professional punya profession. Penceramah yang ceramah dengan betul-betul niat dia kerana Allah, this is a professional profession. Kita kena ubah perspektif kita. Kita tak boleh dah, akhir zaman tak boleh nak bagi muka kat dunia dah. Udah-udah lah tu. Udah-udah lah. Bukan saja kerjaya, satu kemuliaan. Umur Arif suri rumah, itu satu kemuliaan. Sebab ia satu suruhan kan. Suri rumah, suruhan. Apa maksud suruhan ni? Kerana sebaik-baik tempat wanita itu di rumahnya. Ketenangan tidak datang melalui akal, Puan Nur Sakinah. Dia tidak datang melalui akal, tapi dia panggil waras boleh. Waras, dia panggil akal yang waras. Dia tidak mampu mencapai ketenangan. Dia hanya datang pada perspektif saja. Dia hanya bermain dengan perspektif sahaja. Yang ini perspektif yang mengawal emosi saja. Tapi kalau nak benar-benar tenang, itu dari hati yang mengenal Allah, mengenal kebenaran, melihat kekuasaan, barulah dia boleh tenang. Sebab tu berbeza
pemikiran, dia boleh berbicara soal gembira. Yang ini warna-warna ceria, warna-warna gembira, warna-warna gembira. Mood tak bagus ni, emosi tak bagus, masuk tempat-tempat yang warna biru, warna merah, warna kuning. Wah, dia ceria. Itu bukan tenang, itu ceria, itu gembira. Bila tenang, itu bicaranya bahagia. Hati. Bahagia ni dia tanpa warna, tanpa biru, tanpa merah, tanpa kuning. Bahagia ni kefahaman dia. Ada Allah, bahagia. Bukti kita beramal. Waju tu pergi Mekah, pergi umrah. Umrah mana tu putih lah sampai bila-bila. Kaabah tu macam tu lah bentuk, tak berubah pun. Tak ada dia nak kita buat kali ni Kaabah, kita buat lampu warna-warni, lilap-lilap, gantung lampu-lampu lilap-lilap kat Kaabah. Gila ramak. Kena kecam satu dunia dia kan. Biar hitam begitu, hitam dia. Nampak tak? Biasa kan? Tengok, walah bagilah warna-warna sikit. Nah, kenapa kita tidak main fikiran waktu itu? Kerana itu ibadah. Ibadah bukan main dekat sini. Ibadah di sini. Hauna, kata Nabi. Hauna, di sini. Jadi di situ. Jadi sidang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Suri rumah itu hebat sebab dia mendapat tuntutan agama. Ada juga suri rumah yang jadi satu kecaman, dia tak suka, dia benci. Itu salah lah. Salah dia menyingkapi makna profession itu. Dia memandang rendah dengan profession itu. So rugilah dia. Rugilah. Orang yang tenang itu pasti gembira. Orang yang tenang itu pasti gembira. Orang yang gembira belum tentu tenang. Orang yang bahagia pasti gembira. Orang yang gembira belum tentu bahagia. Sebab gembira itu di luar sana. Siapa-siapa boleh gembira, tapi bahagia belum tentu semua orang boleh dapat. Sebab bahagia itu di jiwa. Bahagia di jiwa, gembira di benda. Gembira boleh dapat pada benda, bahagia hanya dapat pada jiwa. Jiwa itu milik Allah selama-lamanya. Jiwa milik Allah selama-lamanya. InsyaAllah. Jadi khair, saya rasa cukup setakat itu perbincangan kita. Berpenat. Sebelum tutup, berpenat di dunia. Sebenarnya penat di dunia ni Allah bayar dah. Orang yang berpenat-penat untuk taat, Allah gantikan dia dengan nikmat. Nikmat. Allah tampakkan kenikmatan dalam hatinya. Tak ada penat, hilang penat sebenarnya. Orang yang penat tetapi buat maksiat, berpenat-penat buat maksiat, yang itulah orang yang dia akan jadi orang kecewa. Dia akan diazab. Okey. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Khair. Saya asal mana? Oh, Puan Alhamdulillah. Saya asal syurga, alhamdulillah. Tanya asal dari syurga. Alhamdulillah. Jadi semua sekarang dalam perancangan nak balik ke syurga, balik. Mudah-mudahan Allah berkati. Allah bantulah supaya balik kepada tempat asal. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi saya rasa cukup setakat itu dulu. Terima kasih atas kesudian sidang penonton, sidang jemaah semua meluangkan masa untuk agama, untuk menuntut ilmu kerana Allah SWT. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan kefahaman, semakin terbuka pintu hati untuk terus makin dekat dengan Allah. Kejujuran hati sangat berkait rapat dengan perbuatan, berbaik pada hadis tentang niat. Malah kesempurnaan perbuatan itu diukur dengan kesempurnaan hatinya. Semakin sempurna hatinya, semakin sempurna perbuatannya. Sudah pasti perbuatan ini mesti mengikut spek-spek halal dan haram. Fikihnya sempurna. InsyaAllah. Baik, jadi cukup setakat itu saja. Cukup setakat itu saja. Pada pagi yang penuh barakah ni, insyaAllah kita ketemu pada besok 9.45. Besok normal waktu kembali normal 9.45. Cuma yang bekerja tu tak apalah, boleh tengok siaran ulangan, ya. Tengok siaran ulangan. Khair, insyaAllah. Dan pada malam ini jangan lupa, insyaAllah kita ada bual bicara tarawih at Moreh. Tarawih at Moreh pada pukul 10 malam, insyaAllah. Jadi di page malam ini kita bersiaran di page, insyaAllah.
Malam kita di page Ustaz Farid Abu Aulia. Jadi mohon sebar-sebarkan, kongsi-kongsikan kebaikan ini kepada insya-Allah seramai yang boleh. Mudah-mudahan ramai lagi yang mendapat manfaat insya-Allah. Jadi terima kasih lagi sekali kepada semua yang menonton pada pagi yang penuh berkah insya-Allah. Jadi malam ni standby mood pukul 10 malam. Standby mood pukul 10 malam kalau mungkin terlambat sikit-sikit 5 minit 10 minit gitulah, tapi standby mood 10 malam. Khair, insya-Allah. Cukup setakat itu, minta maaf terkurang kata, terkasar bicara. Mudah-mudahan Allah SWT menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Baik, itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب. تكبير، الله أكبر.